اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat 6 bagi ke-14 daripada atas. Muka surat 6 bagi ke-14 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang keenam daripada 6 rukun iman, percaya dengan qada dan qadar, beriman dengan qada dan qadar. Dengan maknanya, qada itu penetapan yang telah menentu, yang telah menetap akan penentuan Allah Ta'ala, yakni ada Allah Ta'ala. Menentu ni dengan iradah, itu qada. Qada ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Allah Ta'ala telah menentukan segala-gala perkara pada azal. Ketentuan azali itu makna kepada qada. Allah yang bersifat dengan iradah menentukan, menetapkan, memutuskan segala-gala perkara pada azal selaras, muafakat, bersetuju dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna qada. Jadi rukun iman yang keenam, kira satu rukun tetapi keluar dua pegangan. Beriman dengan qada satu pegangan, beriman dengan qadar satu pegangan. Antara dua-dua pegangan ni ada yang terpesongnya masing-masing. Ada yang terpesong pada qada sahaja, ada yang terpesong pada qadar sahaja, ada yang terpesong kedua-dua. Tapi qada satu pegangan, qadar satu pegangan. Berpegang dengan qada tak semestinya akan berpegang dengan qadar. Orang yang berpegang dengan qadar tidak semestinya berpegang qada, sebab qada satu pegangan yang lain, qadar satu pegangan yang lain. Contohlah, perkara jahat Allah tidak mengqadakan. Ni fahaman Mu'tazilah, tapi Allah mengqadarkan. Itu contoh. Perkara jahat Allah tidak mengqadakan, Allah tidak menentukan pada azal. Mana kita memilih sendiri untuk melakukan perbuatan jahat, Allah hanya mengetahui. Tapi saat kita buat perkara jahat terhasil adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menafikan qada kejahatan, tapi tidak menafikan qadar kejahatan. Mu'tazilah qadariyah, Allah menentukan, Allah menetapkan. Tapi sampai masa kita yang melakukan segala-gala dengan sendiri, bukan Allah yang melakukan. Allah hanya letak tenaga kudrah di kita, kita yang buat sendiri, kita bekas sendiri. Itu Mu'tazilah qadariyah. Dia terpesong dalam bab qadar, dalam bab perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kena ambil satu-satu, satu qada, satu qadar. Jadi qada ni penentuan yang telah menentu akan dia oleh Allah dengan iradah. Dan makna qadar itu takdir Allah. Maksud takdir Allah, perbuatan yang telah perbuat akan dia oleh Allah Ta'ala. Ini perbuatan, pekerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sedang berlaku sekarang, setiap saat. Ini semua adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perbuat ni dengan kudrahnya, dengan sifat kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kudrah sifat Allah. Kudrah ni bukan umpama alat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alat ni macam kita menyangkul. Kita menyangkul menggunakan alatnya adalah cangkul. Ini kudrah bukan alat. Kudrah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah yang bersifat qudrah melakukan, menjadikan segala-gala perkara. Allah yang melakukan, bukan qudrah yang melakukan. Allah yang buat, Tuhan yang buat. Allah mana? Allah yang bersifat dengan qudrah, bukan diri qudrah yang buat, bukan zat diri qudrah yang buat. Kalau kata kudrat Allah yang buat tu, kudrat yang buat. Kata kudrat yang buat itu bukan hakiki, bukan sebenar-benar pegangan. Itu hanya dipanggil isnad majazi, sandar kepada sifat kudrah yang buat. Hakiki pegangan kitanya bukan sifat kudrah yang buat, Allah yang buat. Allah mana? Allah yang bersifat dengan kudrah. Bahkan kalau berpegang, bukan Allah yang buat, tapi diri sifat kudrah tu yang buat, bukan Allah. Itu pegangan yang kufur, itu pegangan yang salah tu. Tapi kalau kita kata iradat yang menentukan, kudrat yang buat, itu panggil apa tu? Isnad majazi, sandar sementara kepada sifat Allah, tapi hakiki pegangannya yang menentukan Allah yang bersifat dengan iradah, yang buatnya Allah yang bersifat dengan kudrah. Bukan sifat yang menentukan, bukan sifat yang buat. Allah, Tuhan yang menentukan, Tuhan yang buat. Bukan iradat yang menentukan, Tuhan yang menentukan. Tuhan mana? Tuhan yang bersifat dengan iradah. Hak berlaku sekarang ni semua Tuhan buat. Tuhan mana? Tuhan yang bersifat dengan kudrah. Mana bukan iradat yang menentukan, bukan kudrah yang buat. Tapi kalau kata iradat menentukan, kudrah yang buat, dipanggil isnad majazi, sandar kepada sifat, tapi hakiki pegangan kitanya Allah, Tuhan yang menentu, Tuhan yang buat. Bukan sifat yang menentu, bukan sifat iradah yang menentu, dan bukan sifat kudrah yang buat. Tuhan, Allah yang menentu, Allah yang buat. Iradah, kudrah, sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka percaya dengan qada dan qadar itu maknanya mengaku putus di dalam hati seseorang. Kejap di akidah. Nak mengaku putus di hati ni, nak kejap di akidah ni, pastilah kita kena kemah pemahaman kita. Jelas pemahaman kita, ilmu kena jelas, ilmu kena nyata. Sebab tu yang pertama, wajib belajar hingga mengetahui dan berpegang. Mula-mulanya wajib belajar dan wajib mengetahui dan wajib berpegang. Ni berpegang. Sebelum nak berpegang kena tahu. Nak tahu jalannya belajar. Sebab Nabi kata innamal ilmu bitta'allum. Ilmu ni dengan belajar. Ilmu dengan belajar. Jadi kita nak mengetahui, wajib belajar. Bila kita mengetahui, maka wajib berpegang. Ni berpegang ni mengaku putus dalam hati seseorang. Jadi nak mengaku putus, nak pegang kejap, kemah ni jazam ni 100% dah kepercayaan ni, ilmu memanglah kena jelas sejelas-jelasnya. Ini dalam bab pegangan. Kalau ilmu kita sama-sama, jelas tak jelas, macam mana kita nak pegang putus di akidah kita? Akhirnya bila ilmu kita sama-sama, jelas tak jelas, kita pun percaya ni tak putus, percaya tak 100%, tak sah lagi. Dia percaya ni kena jazam, kena putus 100%. Setakat 90% je kita percaya. Tak panggil percaya lagi dalam rukun iman. Tak panggil percaya lagi dalam rukun iman. Percaya kepada Allah sampai kepada percaya kepada qada dan qadar, maknanya mengaku di hati 100%. Manakala 90% tak sah lagi iman, tak sah lagi rukun iman. Jadi kita nak mengaku, nak pegang 1% ni, ilmu tu kena jelas. Kena faham molek persoalan qada dan qadar. Mengaku putus dalam hati seseorang dengan tentu sungguh akan bahawa segala perkara yang berlaku daripada baik dan jahat, semuanya dengan kehendak Allah, qada, dan dengan menjadi Allah akan segala perkara yang berlaku ini qadar.
Semua perkara, sekalian perkara yang berlaku adalah datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sampailah ke akhirat pun segala-galanya qada dan qadar Allah. Syurga neraka pun Allah telah menentukan, Allah telah menetapkan pada azal, sama ada syurga ataupun neraka, yang saya sebut dah kelah yang terdahulu. Ma minkum wa qad kutiba maq'adun minan nar wa maq'adun minal jannah. Tidak ada dari kalangan kamu melainkan Allah telah menetapkan tempat kembali sama ada di neraka ataupun tempat kembali sama ada di syurga. Allah telah menetapkan segala-gala perkara. Tapi ini semua perkara gaib. Jangan kita duk mikir pula macam mana aku ni akan datang wa amal dah ni. Kan Tuhan letak neraka kan, ada saja. Jangan fikir itu pekerjaan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan kita. Cuma kita boleh ambil satu pengajaran. Kisah seorang Bani Israel yang berilmu serta sangat-sangat kuat buat ibadah. Bukan abid yang sehu cerita kuat buat ibadat di kalangan Bani Israel, syaitan tipu mudah-mudah. Itu abid yang tidak berilmu, kuat buat ibadat, ilmunya tak ada. Hak kisah syaitan tipu tu lah kita biasa dengar kan. Ni tak ni. Di kalangan Bani Israel yang berilmu serta sangat kuat ibadah dia. Berilmu tapi sangat kuat ibadah dia. Tiba-tiba malaikat tahu, sebab catatan di Lauh Mahfuznya, orang yang kuat ibadah ni di kalangan Bani Israel ni, catatan di Lauh Mahfuz adalah orang yang syaqiyun, orang yang celaka, yakni ahli neraka. Tapi tengok mana ni, hak berilmu, hak kuat ibadat Bani Israel ni, tak ada kerja lain dia. Ibadat sepenuh masa, tapi catatan malaikat di Lauh Mahfuz syaqiyun, celaka. Jadi malaikat minta izin dengan Allah. Ini semua hikmah ni tuan susun belaka ni. Terserbu soal lah. Malaikat minta izin dengan Allah Ta'ala nak royak ke kuat ibadat ni. Catatan di Lauh Mahfuz syaqiyun, celaka. Kuat ibadat pun lah baik, joli lah dalam neraka. Gitulah maksudnya. Jadi Allah izinkan. Jadi malaikat pun pergi royaklah kepada hak kuat ibadat ni. Malaikat yang royak mesti betul. Malaikat royak tu hak tercatat di Lauh Mahfuz. Malaikat tahulah tercatat di Lauh Mahfuz. Di ilmu Allah hanya Allah yang mengetahui. Malaikat hanya tahu setakat catatan di Lauh Mahfuz. Jadi dia beroyaklah kepada kuat ibadat ni. Awak ni catatan di Lauh Mahfuz, awak ni syaqiyun, ahli neraka. Tak ada sibuk buat amal ibadat lah. Lelah je lah. Dah tak boleh syurga, boleh neraka. Tiba-tiba kuat ibadat ni tak degis juga. Buat ibadat semacam biasa juga. Mana tak ikut orang macam orang malaikat kata dah neraka buat ibadat apa. Malaikat pun datang sekali tanya, kenapa masih lagi buat ibadat? Catatan malaikat di Lauh Mahfuznya syaqiyun, celaka. Hak kuat ibadat ni berilmu ni. Kalau tak berilmu memang bahan pada ni turutlah ni berilmu. Ni hak sebenarnya. Maknanya hak kuat ibadat ni kata sama ada ketentuan tu celaka ataupun bahagia, itu kerjaan Allah. Kerjaan dianya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu ketentuan celaka ahli neraka kesudahan, bahagia ahli syurga kesudahan, itu kerja Allah, bukan kerja dia. Maka kerja dia buat ibadat je lah. Ni malaikat pun balik semula tengok-tengok, catatan di Lauh Mahfuz sudah terpadam. Yang tercatatnya adalah sa'idun, bahagia ahli syurga. Yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu umul kitab. Memadam oleh Allah Ta'ala akan ketetapan, dan menetap oleh Allah Ta'ala akan ketetapan. Wa indahu, dan di sisi Allah umul kitab, yakni Lauh Mahfuz. Jadi Allah padam hak catatan Lauh Mahfuznya syaqiyun, celaka, diubah kepada sa'idun, bahagia. Ni di Lauh Mahfuz ni, di ilmu Allah azali tu memang Allah telah menetapkan dia orang ahli syurga. Ini hanya di catatan malaikat di Lauh Mahfuz, tapi malaikat catat pun diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak ni hak malaikat ni, kalau mai bisik di telinga,
Buat ibadat kan neraka kemudian kan. Tu iblis tu hari di telinga kita. Ni hak malaikat royak benda sebenar hak tercatat di Lauh Mahfuz. Kata itu urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan hamba. Hamba beribadat sudah nah. Betul di mana Allah nak tahu itu semua urusan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada pernah orang muda mari tanya ustaz. Yalah, kalau kita buat ibadat ni kalau ketentuannya neraka juga kemudian macam mana dia kata. Dan sekarang ni tuan susung dah boleh buat ibadat. Mudah-mudahan dah. Maknanya ketentuan Allah ke depan tu ketentuan yang sama. Itu bukan benda urusan kita, itu benda gaib. Yang mari ni semua gangguan masa berhenti belaka ni. Jadi kalau berhenti sungguh asah neraka kata. Nak kata benda lagi. Buat amal molek-molek berasa nak berhenti sebab takut neraka. Kan beramal kan kena neraka. Baik tak usah beramal, nak neraka dah tu. Tahu dah lah. Tahu macam mana? Neraka dah tu. Kalau main gitu pakai sudahlah. Neraka pada masa tu ditinggal amal yang bandak neraka lah. Perbuatan tu neraka. Neraka tak neraka timbang dulu. Dia ada hisab, dia ada mizan, dia ada meniti tiang sirat. Tapi pekerjaan ni pekerjaan taat syurga. Pekerjaan ni pekerjaan maksiat neraka. Semayang ni pekerjaan taat, balasannya syurga. Dah orang semayang syurga belaka. Tu ramai orang semayang nipu apa semua tu. Semayang rasuah, semayang apa semua riba. Syurga. Kita kata betul semayang tu itu taat, balasannya syurga. Dah semestinya syurga. Kan ada hisab, ada mizan, ada meniti tiang sirat, ada syafaah laginya di situ. Tapi cuma betul semayang syurga, betul tutup aurahnya syurga. Kalau dedah aurah neraka. Orang dedah aurat ni balasannya neraka. Sedap kata neraka. Di betul perbuatan tu berdosa balasannya neraka. Nerakanya tidak, itu timbang di hari di padang mahsyar lah pula. Tapi betul derhaka tu balasannya neraka. Kalau mengumpat contohnya, ni kerja nak masuk neraka belaka ni. Kerja mengumpat tu kerja neraka. Sebab dosa. Dah semesti masuk neraka. Tu kata ada hisab, ada mizan. Nak cerita hak perbuatan tu. Jadi mana kalau lah kita beramal malah nak beramal berhenti kan kedian neraka kan. Berhenti buat amal, tak mau semayang, tak mau puasa, jawapannya neraka lah perbuatan tu. Perbuatan tu neraka. Jadi berasa nak berhenti dah, mungkin neraka tu kata. Tu semua gangguan tipu dari syaitan belaka. Kita buat amal, kena kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala taatik. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, tetapkan hati aku atas agama Engkau dan ketaatan kepada Engkau. Kalau kita duduk tahap ni tak ada timbul ujub, perasan, hairan diri, banyak ilmu, banyak amal, banyak ilmu, banyak tak timbul ni. Dia ujub ni hairan dengan banyak ilmu, banyak amal serta lupa ilmu amal ni semua datang daripada Allah, serta dilupa Allah boleh tarik bila masa tu ujub. Kalau rasa gembira suka dengan ilmu tak ada masalah. Berasa suka dengan taufik hidayah Allah, mudah sekarang ni buat amal mudah nak banding dengan dulu. Suka kita sekarang mudah belajar, mudah buat amal, itu bukan ujub. Sebab kita suka kepada ketaatan, itu benda baik. Serta kita tak lupa boleh belajar ni datang daripada Allah, boleh beramal sebanyak ni datang daripada Allah. Dan kita bimbang takut Allah boleh tarik bila-bila masa. Belajar mari timbul malas pula kemudian kan, mari timbul singgung pula kemudian kan. Mudah je nak berhenti belajar ni, mudah je nak berhenti belajar. Kadang-kadang singgung orang belajar, tak belajar. Kadang-kadang singgung tengok sebelah sama belajar, tak belajar juga. Macam-macam mesej lah. Dia disinggung sama-sama belajar. Tak pergi lah dia. Tak boleh kata dia. Dah balau ke mana? Tak balau. Lepas tu apa tak belajar? Yelah kita besang dia dah. Anak kita cerah, dia kita nak pergi kat dia. Pula dah. Yang cerah anak. Yang besang ni tak balau pun. Tapi lah dia dekat.
Tak boleh mari ngaji ya. Oh tu alasan. Alasannya sebab dak besan dah lah, bekas besan. Gitu. Apa kata? Mantan. Mantan besan. Mantan besan dia tak boleh ngaji. Dia macam-macam tu, macam-macam. Cubaan tu macam-macam. Walau tak ada apa-apa pun tu kih budak-budak, bukan kih orang tua. Ni bila-bila masa je. Mana hati kita bimbang Tuhan tarik. Kita sentiasa berdoa kepada Allah biar Allah Taala kekalkan atas ketaatan. Itu tak ingat ujub. Memang kita gembira dengan boleh belajar, hati kita gembira dengan boleh buat amal. Itu tak ingat ujub. Ujub perasaan ni kita suka dengan ilmu dengan amal, kita lupa pandai kita mari mana. Boleh buat amal tu kekuatan merah tu ujub. Dan kita lupa bahawa bila-bila masa Tuhan boleh tarik balik. Tak takut kita Tuhan tarik balik itu dia panggil ujub. Jadi bab qada dan qadar ni baik jahat kena letak molek pegangan. Ni pegangan lah baik jahat ni. Percakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri kita sendiri. Yang pertama qada, yang kedua qadar. Qada ketentuan iradah, qadar perbuatan Allah yang bersifat qudrah. Perkara baik dan perkara jahat. Perkara baik tadilah iman dan taat, boleh belajar, boleh buat amal, itu perkara baik. Semuanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Contoh kita boleh belajar ni qada dan qadar Allah. Kalau Tuhan tak pilih, tak boleh nak belajarnya. Tak main mikir pun nak belajar. Walaupun kita duduk dekat aje. Macam-macam alasan lah, sibuk. Orang sibuk juga. Kalau sama-sama kerja jabat, balik sama je. Kalau kata kena jam, sama-sama kena jam. Tapi kalau dah Tuhan beri kekuatan yang nak belajar, dia tuas juga ke mana pun, dia mari belajar juga. Itu semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kalau Tuhan tak beri kekuatan nak belajar, contoh-contoh kalau pondok, dalam pondok pun tak belajar. Saya biasa contohnya anak tu kadang-kadang dia tak belajar. Dia tak belajar. Ayah dia ngajar, dia kata lain main. Lepas tu dia saing dia pula. Lepas ayah tak ada, Allah nyesalnya masa baba ada, kita tak belajar, buat nyakit hati baba semua dia kata. Lepas ayah tak ada, dia panggil baba tu ayah lah. Lepas baba tak ada, ayah tak ada, barulah nyesal. Bapa tak ada kekuatan. Ni orang main ngaji ni, orang lakah negeri, lakah laut, Sabah, Sarawak pun boleh ada. Dia ada dalam tak boleh belajar. Kadang-kadang kawasan pondok tepi-tepi orang kampung tak pernah nitah pun dalam pondok. Tak pernah nitah. Kadang-kadang macam contoh saya duduk di Pondok Kerandang, masjid tu ada dalam 50 meter, dekat je dengan masjidnya. Tapi dalam pondok pun tunggu jadikan masjid juga. Tunggu jadikan masjid, tapi bukan masjid jamek lah, tak dirikan Jumaat. Jumaat tu bawah tu, tapi tunggu jadikan masjid. Dia ada tulis itu nawatul i'tikaf di mana tunggu jadikan masjid. Cuma kalau perempuan dia ada kawasan lain pula tepi itu yang mana bukan masjid. Maknanya hok duduk bawah masjid tu bukan ada kelas pun. Dia bersembang jadi masjid kita imam pondok. Walaupun arwah tugu saya dulu, arwah Baba Najibuddin Kerandang, sengeleng mana maghrib tugu baca kitab Jawi. Maghrib malam Ahad sampai ke malam Khamis tugu sengaja baca kitab Jawi. Lepas Isyak semua kita Arab belakalah sampai ke tengah malam. Tapi lepas maghrib memang tugu baca kitab Jawi. Kalau mula-mula sekali masa tugu buka pondok, dia baca 2 malam Pati Paridah, 2 malam Pati Musalli, 1 malam Penawar Bagi Hati, 5 malam tugu bubuh. Memang tugu sengaja biar orang kampung boleh mari tumpang ngaji retek. Pati Paridah dengan Pati Musalli kecil je kitabnya. Kalau tengok tu tak serung lah, kecilnya, tak apalah. Tak masuk. Orang kampung ada masuk tapi bukan orang sekitar. Orang le ke jauh sikit, 5 km, 10 km lah. Hak tu orang mari masuk ngaji. Ramai juga orang kampung masuk tapi bukan orang sekitar tu. Dia kalau duduk sembang di masjid, dia tak ada pegang apa pun. Kalau orang kampung masuk hari Jumaat sahaja. Hak tu buat kelas umum, kelas minggu hari Jumaat. Orang kampung masuk. Orang sekitar tu masuk belakalah. Orang sekitar tu.
Tapi masuk bukan masuk nak mengaji, tak naik atas masjid. Hidup main berapa pondok kita kita memang tak naik masjid sebab tu spekar kuat kan. Kita tunggu dalam pondok je lah, mengaji dalam pondok je lah. Gitu je lah. Dan ngaji dalam pondok ni tak nak nera-nera lah. Kita tak ada depan tu. Sebab tu daerah tu, sebab dia tak kira kita ngaji tak ngaji tu daerah, sebab itu kelas mingguan. Jadi duduk dalam pondok. Dia orang kampung ni dia duduk berada pondok, kita buat nyonya kita buka kita tengok. Senyap kejap. Dia tak dengar waktu guru ngajar. Ni orang kampung ni, dia jadi goh dengar kampung dia. Belajar tak. Hok masuk dalam masjid orang ngaji tu jauh-jauh. Daripada Pasir Putih pun ada mari. Ni di Kerandang dekat Jambi, jauh juga. Mari jauh, penuh orang main mengaji, jauh-jauh. Orang kampung dia main duduk lewat biar pondok, hidup persembah. Kelas nampak dia. Tapi bukan kata tak berahi ke pondok. Siap keping lagi. Oh, kampung saya ada Tok Guru Alim sungguh buka pondok, marilah mengaji. Dia keping. Kalau tanya dah awak mari tak? Saya tak pergi lagi. Dia tak pergi lagi. Tak nak kata mana. Yelah, kadang-kadang mungkin dia pernah mari ni kalau Tok Guru ni baca kitab bersambung-sambung. Dia mengaji pondok ni tu takkan ulang hak pembicaraan yang terdahulu. Kita ngajar kampung ni je kita ulang hak terdahulu, baru kita start mula hak baru. Pondok tu dah ulang dah, dia pakai gohik lah, jalanlah bab apa tajuk tu straight. Jadi kalau orang tidak ada asas, kadang-kadang dia dengar tu dia walaupun kita kecil tapi dia tak faham, tak biasa mengaji. Tak faham tu dia malas tu kadang-kadang tak mengaji Bukan kata tak berahi, rai sungguh kau budak-budak pondok. Kalau lalu gak makanan lah, buah-buah lah. Tai tu gua anggota royong. Perlu kejap tolong. Sungguh. Kita budak pondok ni tak pandai kerja, tak biasa kerja. Tak biasa peluh. Tunggu ada kita buat peluh retek, tunggu pandai terlain kita lari. Gitu je. Bukan kerja sungguh, kerja depan tu guru je. Bukan mana tak pandai nak kerja kalau buat kerja macam orang kampung tu demang lah jawapan kita. Kita dah biasa kerja-kerja dengan mana. Tapi kalau orang kampung perlu kejap tolong. Tapi mai belajar tambah. Mana apa ni? Semua ni susunan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada berlaku, maknanya nak atur program nak buat kelas agama. Jadi tu imam pun atur kelas, buat kelas. Lepas buat kelas, ustaz main ngajar dia balik Lepas tu imam balik, kita atur untuk anak buah kita je, kita dah ayah dah, dia balik. Untuk anak buah dia je. Untuk anak makmum dia lah, dia balik. Dia atur kelas. Dia yang cari pengajar, tapi dia balik. Sebab apa? Untuk anak buah dia kata. Isyak dia mari pula dia tu imam. Kadang-kadang ada orang ustaz adalah benda yang tak berkenan ke tu imam tu, tak apalah kata. Kita buat kelas lah, biar sama-sama belajar. Jadi pihak surau buat kelas. Tu imam lagi kok dia kata. Dah nak bagi mana? Dia kata gitu. Itu atas ni susunan Allah Subhanahu wa taala, bahagian masing-masing. Kitanya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya untuk meninggalkan maksiat, tidak ada upaya untuk mengerjakan ketaatan, melainkan kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kata nak mari kadang-kadang siap dah dalam. Jadi masjid ni umpama rumah yang kedua, umpama rumah yang pertama. Tapi jangan ada orang ngajar. Orang ngajar dia lari. Kalau tak ngajar hidup berzikir, buat amal. Mai sunat. Ada orang mengajar je dia lari. Nak kata mana? Kan tak ada dalam masyarakat seumpama ni. Rupanya rupa agama. Mengaku nak bawa agama, nak ikut Nabi SAW. Tapi lah orang ajar ilmu akidah untuk mengenal Allah dan Rasul, dia lari. Orang mengajar ilmu fiqh untuk memastikan semayang tiang agama yang Nabi terima direct daripada Allah tu. Biar kita boleh semayang macam Nabi suruh, dia lagi. Orang mengajar kita nak biar betul hati kita dengan Tuhan. Biar hati kita betul untuk bukan zahir je taat, hati pun dah taat. Ngaji ilmu tasawuf taat, dia lagi. Tak ada seumpama ni. Kalau ada di kalangan ahli seumpama ni, kita kena nasihat molek.
Kena gepur molek, kena siup molek. Nasab yang nasab saja kena buh kata. Dia ada nyakit tu. Kena buh gitu. Baca dalam nasab belam-belam baca. Baca ya. Bukan kata ilmu nak lembu hati je, nak suruh tubik ada dalam. Mungkin ada saka dalam tu, ada saka jahil. Saka jahil ni payah juga Orang biasa berobat saka lain tau. Saka jahil ni payah. Dia tak mahu belajar. Lepas tu kita boleh belajar alhamdulillah. Yalah. Tak timbullah ujub, tak timbul riak, tak timbul takabur, tak timbul. Tak susung belajar, baru susung belajar amal. Kadang-kadang kita kuat belajar, amalnya tak kuat. Ilmu bertambah, petunjuk tidak bertambah terkadang. Manis dada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bundah. Sesiapa yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah petunjuk, kekuatan amal tak ada, belajar boleh belajar tapi kekuatan amal tak ada. Nabi kata tidak bertambah daripada Allah melainkan bertambah jauh. Jadi kita dapat kekuatan belajar, alhamdulillah. Lepas daripada itu kita dapat kekuatan amal, alhamdulillah. Kita wajib bersyukur, kita wajib bersabar. Belajar, boleh belajar syukur dan sabar. Boleh amal syukur dan sabar. Boleh belajar kita bersyukur kepada Allah, taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan kena sabarlah dalam belajar ni. Kemudian kita boleh amal bersyukur dan kita kena sabar. Kena sabar dalam amal ni. Nak amal kena hati kita. Jangan ada tujuan lain nak amal. Di hati ni mari macam-macam ni. Jangan ada tujuan lain, sabar. Tengah-tengah amal pun sabar. Mana apa? Buat biar molek, jangan jadi malah. Lepas siap dah amal, kena sabar lagi. Sabar ke apa? Jangan duk cerita kat orang lah. Rakyat hati catat dah. Rasa cerita kat orang. Siap dah hatunya. Cerita kat orang tujuan nak timbul nama terbatal. Maknanya kita putus balik. Sabar je duk cerita. Dan kita kadang-kadang kan lagi dak cerita. Macam budak-budak kan. Budak-budak kan nak cerita kan. Kita ulama nak cerita. Sabar. Sabar. Kita boleh amal siap, bersyukur, dan kita kena sabar. Sebab apa? Semua kebaikan tu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu jangan pelik kadang-kadang orang duduk belajar, dia duduk berzikir, ada. Orang duduk belajar, dia duduk semai sunat, ada. Orang cerita bagai-bagai, dah pelik katanya. Orang duduk mengajar, dia duduk mengaji Quran. Dia kata ustaz mengajar pang dia buka Quran. Lepas orang duk tengok dia heran orang tengok pun. Wallahu a'lam, dia pun tutup, dia pergi simpan Quran. Dia kalau orang ada ilmu, dia akan ra'i, dia akan hormat kepada ilmu. Orang yang tak ra'i, tak hormat pada ilmu ni orang yang tidak ada benda. Dia tak ada, dia tak tahu apa dia ilmu tu. Itu hatu masing-masing lah, bahagian masing-masing. Bahagian kitanya belajar molek, hati kita biar ikhlas molek, tidak ada kerana yang lain. Jangan ada kerana yang lain. Sebab apa? Belajar ilmu agama ada kerana lain je. Man talabal ilma li ghairillah falatabawa maq'adu minan nar. Siapa yang belajar ilmu agama bukan kerana Allah, dia telah menempuh menempuh tu lain tau. Dia telah menempuh tempat dan neraka jahanam. Belajar agama ni taat zahirnya, tapi dia buat tempat dan neraka jahanam. Kerana belajar apa? Belajar kerana nak sedap cerita, belajar kerana nak supaya kita ni jadi terkehadapan, belajar supaya kerana kita ni dihormati oleh orang. Ni semua belajar niat bukan kerana Allah, menempuh tempat dan neraka jahanam. Belajar molek, kita atur niat molek. Kita boleh belajar molek, niat pun molek, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah aja niat, kita bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun. Cuma dalam belajar itulah kita susun molek. Sebab
Itu bahagian kita lah, ikhtiar usaha kita. Hakikinya itu semua susunan Allah, bahagian masing-masing. Ada orang yang rupanya belajar, tapi belajarnya bukan ikut garis. Ada juga belajar macam-macam belajar. Ya. Tapi adakah belajar ikut garis? Belajar ilmu tauhid dulu? Tak ada. Belajar sangat. Belajar pekoh, belajar tasawuf, pekoh, tasawuf, tauhidnya macam mana? Tak heran. Tak ada belakang tu. Tak ada nilai belakang tu. Mana pun bahagian di kita. Mana pun jalanan belajar tu jalanan bid'ah. Nabi tak bawa agama gitu. Nabi tak bawa solat. Nabi tak bawa puasa melainkan selepas akidah terlebih dahulu. Ini pada masa Nabi agama diturunkan. Adapun kita terima agama yang lengkap. Agama yang lengkap mana pun. Akidah pun kewajipan kepada kita. Hak semayang pun kewajipan kepada kita sekarang. Hak bakti pun kewajipan kepada kita sekarang. Makna ketiga-tiga tu kita kena belajar serentak. Bukan kata saya tak mau ngaji pekoh, nak tauhid saja tak boleh. Bab pekoh pun wajib, tasawuf pun wajib. Cuma dalam belajar tu abang apa? Fokus, tumpuan, penekanan yang pertama akidah terlebih dahulu. Tapi ada orang susung belajar. Kuat belajar tapi tauhid tak belajar. Itu susunan Allah Subhanahu wa taala, bahagian masing-masing. Ini dalam majlis ilmu. Cakap kat luar hak baik daripada Allah, hak tak baik salah mengaji balas tu bid'ah tu, tu kita sendiri. Tak pandang nak atur, tak pandang nak susung. Nak belajar sangat, belajar ni ada hukum hakam. Macam belajar ilmu dunia kan, ada dia punya peringkat-peringkat, ada hak dia punya hak teras. Gitulah. Sama juga belajar ilmu agama, ada dia punya darjah-darjah, ada dia punya peringkat-peringkat dia. Hak mana hak terah dia, hak mana. Ilmu dunia kita pandai, atau molek punya peringkat darjah. Tapi ilmu agama kita buat ikut suka kita je. Masa sekolah tak buat ikut suka ke? Dia boleh ikut suka masa sekolah? Cikgu suruh masuk kelas sains, tak ambil sains, saya tak berahi. Boleh kata? Lepas tu periksa warna, saya tak mau periksa sains. Ada? Tak minat, payah, tak berahi ke cikgu. Ambil tuition banyak mana, tuition pula habis duit maya. Kerana nak tekan hak sains. Sebab apa? Tak lulus sains, tak boleh CJ. Sebab apa? Teras, contoh. Dia tak kira kata, saya tak minat sains, saya tak berahi, tak mau belajar. Tak, kenapa tak kata gitu? Sebab ni teras. Dan ilmu agama, tauhid, fiqh, tasawuf teras juga. Apa tak belajar? Tak minat lah, tak berahi lah, payah lah. Kadang-kadang orang jepuk lah buat tazkirah, buat ceramah. Memanglah, saya pergi mana-mana tempat, kaedahnya sama je. Kalau biasa saya perginya, saya akan bawa ni tafsir Pimpinan Rahman, Suratul Ikhlas. Tafsir Pimpinan Rahman, Suratul Ikhlas. Dalam tu keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan. Aku faham tu lah. Keesaan pada perbuatan tu semua. Ni kadang-kadang ada orang warning. Dia jepuk je. Awak jepuk ustaz ah. Tak tahu lagi awak. Nyakit dia kata. Mati lah kita kalau panggil dia kata. Berapa keras ke? Tak keras tapi tak gerak kita dia kata. Dia pun tak ajar ke apa, tak apa. Dengar dia kata. Dah cerita bab pegangan. Kafir kekal neraka selama-lamanya. Ini pegang terpesong, dosa besar. Semayang 1000 tahun pun tak ada pahala. Puasa 1000 tahun pun tak ada pahala. Pergi Mekah 1000 kali pun tak ada pahala. Ngaji Quran khatam 1000 kali pun tak ada pahala. Hak tak kafir ni hak dosa besar. Dah memang setok sungguh lah. Kita ingat ke habis lebar dah kita je. Hak timbul pula kedai-kedai. Allah, kalau main balas ni beratlah kita ni. Kalau hak kafir kena qada main puasa, kena pergi Mekah semula ni. Tak je ngaji kita bab gini, bab pegangan ni. La ilaha illallah. Abang apa ni? Akhir zaman. Atau serung tu? Serung. Berpegang kainat bekah, pegah dengan secara tabi'i semula jadi. Kafir ijma' ulama. Berpegang ada perkara yang berlaku secara turut, bukan Allah yang buat. Allah hanya gerakkan tangan,
Cicim gerak turut bukan Allah yang buat. Kafir ijma' ulama. Oh, settle. Oh, berat gitu, tak ada berat. Itu akidah. Keesaan pada perbuatan. Yang berlaku semua Allah buat. Itu rukun iman yang ke-6. Bukan cabang-cabang iman, bukan hok ngaji ilmu dalam-dalam. Ini ngaji rukun. Rukun je. Kita kata ini ilmu budak-budak. Betul lah, ini ilmu budak-budak. Ilmu untuk mengesahkan iman. Itu sahaja. Kadang-kadang tempat ogi itu bukan tempat hok tak meriah. Meriah. Kalau tengok pada jadual tu meriah. Hok mari tu hok bapak-bapak lah, hok import. Bukan hok tempatan tak kelar. Dia kena import, hok jauh-jauh. Hok mari naik kapal terbang, lepas tu menginap di hotel. Tu. Maknanya memang kiraannya program seumpama tu. Lagi bab pegangan, ustaz, tempat kita ni tak ada lagi ilmu bab pegangan ni. Tak ada lagi. Ni rupa belajar juga. Tapi itulah hakikinya susunan Allah. Bahagian masing-masing. Cuma tugas kita sebagai hamba Allah menyampaikan, beri peringatan. Sekata dia. Segala-gala tu ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni majlis ilmu. Kalau kod luar, jangan sekali duk cakap benda tak baik ni Allah juga. Belajar tak betul jalan pun Allah juga. Tu yang duk cakap gitu kod luar. Hak tak betul tu kesalahan kita, kejahilan kita. Mana apa? Kelemahan kita. Jangan duk sandar ke Tuhan benda yang tak baik. Ini cerita dalam majlis ilmu sahaja. Segala-gala telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada permulaan sampai ke akhirat pun Allah telah menentukan, Allah telah menetapkan segala-gala perkara. Kita ni semua makhluk Allah, hanya mazhar, tempat zahir kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mazhar, tempat zahir kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hakikinya kita tidak ada apa-apa peranan walaupun hanya sebesar habub. Itu hakiki dia. Cuma kita wajib berpegang, kita wajib isbatkan di akidah. Kita ada ikhtiar, kita ada usaha, tapi ikhtiar dan usaha kita tetap terikat di bawah segala-gala yang berlaku datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita berkaitan dengan perkara yang baik. Jadi insya-Allah kelak akan datang kita pergi pula pada perkara yang jahat, kufur dan maksiat. Tapi sebelum ni pun cerita dah juga perkara jahat ni macam mana. Kita ambil satu-satu, barulah kita pindah kepada persoalan ihsan pula di bawah tu. Sebab dalam kitab Al-Misbahul Munir ni pembicaraan qada dan qadar di bawah huraian kudrah dan iradahnya tidak sepanjang sedikit kitab Faridatul Faraid yang kita baca terdahulu sebelum daripada kitab Al-Misbahul Munir. Sebelum kita baca kitab Al-Misbahul Munir di masjid kita ni baca kitab Faridatul Faraid. Yang mana kitab Faridatul Faraid pembicaraan sifat kudrat dan iradah, sifat yang 7 dan ke-8, 2 muka surat. Tapi 2 muka surat ni panjanglah. Dia satu muka surat Faridatul Faraid tak sama dengan Al-Misbahul Munir ni. Al-Misbahul Munir ni dia ada titik, dia ada koma, dia ada perenggang-perenggang baru. Ni modern sikitlah. Kitab Faridatul Faraid di straight gitu je lah. Jadi 2 muka surat tu panjang lah, halus-halus. Dalam kitab Faridatul Faraid daripada sifat wujud sampai ke wahdaniyah 6 sifat panjang juga. Di bawah huraian mukhalafatu ta'ala lahwadi panjang. Wahdaniyah pun panjang juga dalam kitab Faridatul Faraid. Tapi daripada wujud sampai wahdaniyah bukan 2 muka surat je. Panjang dah tu, tapi 2 muka surat. Kudrat iradat 2 muka surat. Panjangnya pembicaraan rukun iman yang ke-6. Mula daripada ilmu sampai kaunuhu mutakalliman, sifat yang ke-20. Daripada ilmu sifat yang ke-9, kaunuhu mutakalliman sifat yang ke-20. Semua sekali 12 sifat pun bukan 2 muka surat sahaja. Tapi kudrat dan iradat dalam Faridatul Faraid dia panjang, 2 muka surat perbahasan qada dan qadar. Tapi dalam kitab Al-Misbahul Munir ni
dia tak panjang mana pembicaraan bab qada dan qadar. Dia banyak pergi pembicaraan bab ta'alluq hak fardu kifayah. Jadi sinilah kita kena kemas sikitlah. Dan kitab Faridatul Faraid dia ada pula di belakang tu tajuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Qadariyah dan Jabariyah. Ada tajuk pula belakang tu. Situ pula kita boleh tekan pula. Kau dalam kitab Faridatul Faraid. Ni kitab Misbahul Munir ni dia tak samalah dengan kitab Faridatul Faraid. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.